Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Dipanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala peluang untuk bersama pada malam yang berbahagia ini pada hari Khamis malam Jumaat dalam siri kedua pengenalan Master Pice, dan tajuk kita pada hari ini saya akan memfokuskan kepada teknik cross pice meredah cabaran kehidupan. Sebelum kita menunggu rakan-rakan yang sudah mendaftar, jadi saya minta respon daripada semua yang sudah hadir untuk memaklumkan jika audio dan video saudara-saudari sekalian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian dapat didengar, dilihat dengan baik. Okay, jadi sila beri respon, dan sementara kita menunggu seminit dua rakan-rakan yang lain untuk bersama kita insya-Allah. Okay, alhamdulillah ya, boleh dengar jelas ya, dan video masing-masing ada yang terputus ke apa ke, boleh maklumkan. Walaupun kita harapkan dia ada kaitan dengan network di sini dan juga network di tempat saudara-saudara sekalian. Okey, baik. Jadi alhamdulillah, kita banyakkan kesyukuran pada Allah SWT pada hari ini. Program yang dirancang pada hari Ahad yang lepas, tapi kita tangguhkan kerana memberi peluang kepada lebih ramai untuk dapat mengikuti siri kedua pengenalan Master Pice. Dan pada hari ini insya-Allah saya akan menyambung pengenalan. Kalau hari siri yang pertama saya sudah menerangkan sedikit tentang apakah itu Master Pice, pada hari ini juga saya ingin sama-sama melihat kepada pengenalan apakah yang berlaku, apakah Master Pice itu sendiri, sebagai ulangan kepada saudara-saudari sekalian. Dan InsyaAllah dari semasa ke semasa jika ada soalan boleh tanyakan dan saya akan cuba menjawab ataupun memberi respon sebaik mungkin insyaAllah. Baik, jadi saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, bila melihat kepada Master Pice sebagai ulangan bahawa ia adalah salah satu kajian yang saya mulakan Alhamdulillah pada tahun 2007 apabila membaca banyak buku-buku trend terkini tentang dalam dunia latihan, bercakap tentang kemahiran emotional quotient ataupun kebijaksanaan emosi, dan juga dikaitkan dengan kebijaksanaan spiritual. Pada waktu itu kajian tersebut saya melihat buku-buku seperti ESQ sudah mula ditulis, dan pada waktu itu saya memerhati, membaca, mendalami kerana trend sebelum ini yang terkenal adalah IQ yang berkaitan dengan intellectual ataupun tentang kebijaksanaan intelek kita yang berkaitan dengan minda seseorang. Dan sebelum daripada IQ ini terkenal sebenarnya dalam peringkat Carnival ataupun di peringkat Law of the Jungle, maksudnya yang bijak sebenarnya adalah berkaitan dengan physical quotient. Mampu untuk menghasilkan ataupun mendapatkan makanan, maka individu itulah yang mengenal potensi boleh melonjakkan potensinya ke hadapan. Tetapi manusia makin lama makin mengetahui, walaupun kita bercakap tentang makin lama itu tidaklah semestinya orang dahulu adalah orang yang tidak kenal kepada intelek, emosi dan spiritual, kerana ini ada kaitan dengan lokasi evolusi dalam tamadun di sesuatu tempat. Dan kajian saya itu saya teruskan dan saya laksanakan kajian apabila saya sampai di US untuk kali kedua, dan hasilnya maksudnya saya melaksanakan latihan training di pelbagai tempat, termasuklah di US, di Canada, di Jepun, Indonesia dan di Malaysia. Dan pada tuan-tuan puan-puan yang hadir pada hari ini, kali ini adalah siri yang kedua, dan apa yang kita akan perhatikan pada hari ini akan memberi fokus kepada satu teknik di dalam Master Pice, disebabkan Master Pice ini adalah kajian mengenal dan melonjakkan potensi, dan daripada kajian ini beberapa aplikasi teknik dapat diperoleh daripada
daripada kajian ini. Okay, termasuklah apa yang ada di hadapan tuan-tuan sekalian, iaitu kajian tentang Master PICE versus Amatur PICE. Apa bezanya? Mengapa saya namakan PICE ini dengan Master? Okay, dengan Master. Pasal ada juga orang yang mengetahui potensi tetapi dia berada di peringkat Amatur. Okay, potensinya masih tidur seperti gafil yang tidak tahu, tidak tahu apakah cara untuk melonjakkannya. Dan bila bercakap tentang melonjakkan ini, saudara-saudari sekalian, kita bercakap tentang proses lonjakan itu dari masa ke semasa. Kalau katakan semalam kita dah sedar, dah ada perubahan, kebaikan, sesuatu yang kita sumbangkan kepada masyarakat, maksudnya kita nak bergerak lebih jauh ke hadapan. Okay? Jadi maksudnya yang hari ini lebih baik daripada semalam dan yang besok lebih baik daripada hari ini yang kita harapkan. Yang kita harapkan. Selain daripada itu, ada teknik peacefully, bagaimana untuk melihat dunia ini dengan kaedah fizikal, intellectual, emosi dan spiritual. Pendulum PICE adalah kemahiran bagaimana kita mampu untuk memahami PICE ini dalam bentuk yang amat fleksibel. Okay? Maksudnya bila kita berinteraksi dengan individu lain, kita akan mampu untuk mengamalkan PICE ini dengan lebih fleksibel, ada lebih tidak keras istilahnya, ataupun tidak skema. Okay, tidak skema. Dan seterusnya PICE Gap, Magnify PICE, dan pada hari ini saya akan berkongsi dengan saudara-saudari sekalian teknik Cross PICE. Okay, saya akan kongsikan selepas saya membacakan ataupun membawakan apakah perspektif PICE ini di dalam Islam ataupun di dalam Al-Quran, beberapa ayat rujukan. Dan inilah sebenarnya yang kita nak tengok pada hari ini, iaitu pelbagai persoalan yang berkaitan dengan perspektif Islam. Dan kemudian kita nak cuba melihat kaitan dengan tajuk kita kali kedua ini, bagaimana teknik Cross PICE boleh meredah cabaran kehidupan, kerana kita nak mengenal pasti realiti down dalam kehidupan. Okay. Perkara ini saya dah sentuh pada minggu lepas, tapi kali ini saya ingin melihat kaitan dengan kehambaan. Kaitan dengan kehambaan. Satu ayat yang penting yang selalu kita dengar, yang menjadi tujuan kita ini diciptakan. Dan seterusnya, apakah masalah anda sekarang? Okay, walaupun soalan ini retorik ataupun soalan ini saya tak tanyakan jawapan sekarang, tuan-tuan, saudara-saudara sekalian. Tetapi jawapan tuan-tuan selepas ini, kalau kita ulang balik soalan ini, ada kaitan dengan seseorang yang mengenal potensi ataupun tidak. Okay. Dan potensi itu mana yang beliau utamakan? Kerana PIES ini dia disusun dengan intention. Kalau kita tengok dalam falsafah pendidikan kebangsaan, dia berkaitan dengan intelek, dengan jasmani, emosi, rohani. Boleh disusun. Ada yang peringkat kaunselor menyatakan potensi dalam diri manusia ini, kekuatan dalam diri manusia ini jari, jasmani, emosi, rohani, intelektual. Okay. Untuk mudah hafal. Ataupun kalau kita bercakap tentang kajian modul di Selangor pada 2008-2009, maksudnya ada tambahan SPICE, S di depannya. Tapi mengapa dalam kajian ini saya letakkan PIES mata-mata? Lantaran ia ada kaitan dengan cara kita mengutamakan mana yang utama. Okay. Adakah sosial lebih utama daripada fizikal? Tidak semestinya. Ya, tidak semestinya. Itu sebabnya, adakah fizikal itu paling penting berbanding spiritual? Tidak. Okay. Sebenarnya yang paling penting adalah spiritual. Dan itu sebabnya diletakkan hujung. Mengapa diletakkan hujung? Kerana ada individu yang dia tidak sedar. Yang dia paling sedar ialah fizikal. Benda yang paling senang kita nampak. Intelektual yang agak kabur sikit, emosi lagilah kabur, spiritual makin kabur. Tetapi apabila seseorang itu mengenal potensi sebenar-benarnya, dia jadi terbalik. Individu itu akan kenal spiritual itu amat-amat penting, emosi itu menjadi password kepada spiritual, intelek itu membantu emosi menghargai kehidupan, dan fizikal itu hanyalah diletakkan di tangan. Duit yang tuan-tuan ada sekarang ataupun laptop, komputer yang ada sekarang ini diletakkan di tangan, berbanding dengan spiritual yang diletakkan di hati. Ya. Apabila spiritual diletakkan di hati, maksudnya keimanan pada Tuhan itu diletakkan di hati, tidak diisi dengan kebendaan, maka itulah yang boleh meledakkan potensi. Dan kesannya apa? Kita melihat pada sejarah individu-individu hebat. Individu-individu hebat yang asalnya tidaklah ada apa. Bilal bin Rabah sebenarnya adalah seorang hamba. Kita bercakap tentang Abdullah bin Mas'ud, ataupun kita bercakap tentang banyak individu-individu yang sebelum daripada Islam itu tidaklah mempunyai apa pun. Okay? Tetapi apabila dapat syahadah itu,
dapat syahadah, dapat mengenal kepada spiritual, bersaksi dengan spiritual, maka kesaksian itu menjelma dalam emosi mereka. Kesaksian itu menjelma di dalam cara mereka berfikir, sehingga kamu boleh meriwayatkan banyak hadis di dalam sirah, dalam sejarah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sampai ke hari ini kita dapat ambil. Dan seterusnya, pelbagai soalan yang akan kita tengok pada hari ini berfokus kepada tajuk kita, iaitu teknik cross-piece, meredah cabaran kehidupan, iaitu bagaimana kehambaan mampu membina kekuatan. Hari ini kita bincang ini saja, saudara-saudara sekalian, teknik ini yang saya ingin kongsikan. Kerana teknik ini saya tidak letakkan di dalam buku Masterpiece yang diterbitkan di bawah PTS yang baru terbit pada Disember yang lepas. Tetapi saya ingin tambahkan kerana apa? Apabila saudara-saudari mendapat kemahiran ini, saudara-saudari boleh menggunakannya pada bila-bila masa. Kalau ada orang yang bertanya, bilakah teknik Masterpiece ini perlu digunakan? Selagi seseorang itu perlu bersama dengan rohnya, maka teknik Masterpiece ini relevan. Teknik Masterpiece ini relevan. Disebabkan apa? Disebabkan dalam Masterpiece ini kita berbincang banyak tentang kesaksian kita, sama ada kesaksian itu dalam bentuk fizikal, intelek, emosi dan spiritual yang kita akan tengok dalam dalilnya sebentar lagi. Saudara-saudari mati Allah sekalian, ini adalah diagram salah satu daripada untuk diagram membina kejayaan. Okay. Bukan diagram saya sahaja, tetapi ramai orang yang bercakap kalau nak membina kejayaan, kena kenal potensi. Dan potensi inilah yang dikaitkan dengan Masterpiece. Kita mengenal potensi, kita melonjakkannya, dan kita kena kenal. Apabila dah tahu apa yang ada kekuatan dalam diri kita ini, kita kena mengarah, kita kena tahu kejayaan apa yang nak dicapai di hadapan. Legasi ini sama ada sampai 100 tahun, sampai ke akhirat, ataupun mungkin bercakap tentang kejayaan sebulan, 2 bulan daripada sekarang. Dan perkara ini yang kita nak tengok sama-sama insya-Allah. Dan kalau kita melihat kepada perkara ini, seterusnya ialah tentang tabiat. Tentang tabiat, ya. Iaitu bagaimana tabiat kita perlu untuk mempunyai tabiat yang baik. Dan dalam kita bercakap tentang Masterpiece ini, kita sebenarnya bercakap tentang potensi, kekuatan, dan kekuatan ini sebagaimana yang difahami ataupun yang telah kita bincangkan pada siri sebelum ini, dan juga untuk maklumat tuan-tuan perempuan yang baru hadir pada hari ini, iaitu potensi kita ada bersifat fizikal, intelektual, emosi dan spiritual. Dan potensi ini dapat diringkaskan dalam bentuk begini, okay, iaitu ada bersifat internal, ada bersifat eksternal. Internal ini sebenarnya merujuk kepada ciri dalam diri kita sebagai seorang hamba, dan inilah teknik yang kita akan tengok selepas ini. Teknik cross-piece adalah memfokuskan kepada kekuatan dalam diri kita sebagai seorang hamba yang menjaga kesihatan, yang tahu bahawa kita perlu menambahkan ilmu. Tuan-tuan berada di depan komputer sekarang, sanggup mengorbankan masa adalah kerana untuk menambahkan ilmu. Dan dalam masa yang sama, ia juga adalah tuan-tuan sekalian perlu menjaga emosi personal.
Sebelum bercakap tentang emosi bersama dengan orang lain, bersosial, okay, kalau kita cakap tadi tentang spice, maksudnya kita ada tambahan S di awalnya itu, maksudnya adakah salah satu perkara yang penting ialah sosial, tapi sebelum kita bersosial di luar, kita perlu menjaga emosi kita. Untuk duduk dengar sekarang ini, kita perlu menenangkan diri kita, mengawal rasa segalanya dalam keadaan yang teratur, dan barulah kita dapat mendengar dengan penuh perhatian. Dan yang pastinya, ia ada kaitan dengan nilai spiritual, nilai matlamat yang ada dalam diri kita. Individu barat meletakkan spiritual ini, matlamat mereka untuk meninggalkan nama, meninggalkan legacy. Dan bagi kita, individu Islam juga kita ingin membina legacy, tetapi bukan sekadar dunia sahaja, kita ingin bawa sampai ke akhirat. Kita ingin bertemu dengan Allah, dan itulah matlamat kita, itulah nilai spiritual. Dan itu sebabnya bercakap tentang bacaan Quran, solat, semua perkara itu adalah amalan fizikal, intelek, emosi, okay, melibatkan elemen itu, tetapi tujuannya adalah lizikri, adalah untuk mengingati kepada Allah SWT. Apabila kita berpuasa, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, itu adalah proses. Siyam itu menyebabkan fizikal kita lapar. Intelek kita mungkin tidak berapa stabil pada peringkat awal bulan Ramadan. Emosi kita mula memahami tentang mereka yang lapar. Tetapi apakah tujuannya? Tujuan utamanya la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun disebabkan amalan itu adalah untuk membina takwa di dalam diri seseorang. Tahu matlamat kehidupannya. Kalau ingin bertemu dengan Allah, maksudnya di atas muka bumi ini perlu tahu tentang perkara tersebut. Atas dasar itu, pada saudara-saudara sekalian, peringkat awal ini saya akan bercerita sikit ataupun akan berkongsi tentang kaitan PICE, masa PICE dengan kajian potensi, tentang kajian apa kaitan dengan Islam. Okay. Dan bila bercakap tentang potensi ini, saudara-saudara sekalian, bila kita bercakap ataupun kita berzikir dalam maksurat ataupun bacaan selepas solat wirid, kita bercakap, kita merujuk kepada surah Al-Baqarah, 2 ayat yang terakhir, kita ada membaca Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah berikan, la tahmil alaina wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, janganlah berikan kepada kami ini sesuatu yang kami tidak ada taqah, tidak ada potensi ataupun kekuatan. Dan ayat itu, kalau kita lihat bahawa surah Al-Fatihah dan 2 ayat pada surah Al-Baqarah, pada 2 ayat yang terakhir itu adalah satu perkara yang amat penting. Pada zaman Rasulullah diturunkan pada Nabi SAW. Al-Fatihah tidak dapat dinafikan, tidak dapat kita sangkal lagi kelebihannya. Tetapi 2 ayat tersebut, apa kaitannya? Salah satu daripada isinya ialah Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Kerana kita berdoa agar jangan sampai sesuatu yang kita tidak mampu itu dibebankan kepada kita. Cuma kalau kita persoalkan, apa benda yang kita tidak mampu? Apa benda yang kita tidak mampu? Sehingga kan dalam kita memahami cabaran dalam kehidupan, merujuk pada tajuk kita pada hari ini, cabaran dalam kehidupan kita ni Allah tidak akan beri kecuali kita mampu. Kalau kita masih ingat teknik minggu lepas, kita berfikir positif pada Allah, memang confirm Allah beri pada kita apa yang kita mampu. Ada masalah apa sahaja pada hari ini, pada masa lepas, pada masa akan datang, Allah tahu kita mampu. Yang husnuzan yang perlu kita persoalkan ialah kita kadang-kadang yang rasa kita tak mampu. Kan? Bila kita diberi jawatan, bila diberikan cabaran, bila kita diberikan sesuatu untuk mencapai kejayaan, orang kata awak sepatutnya menjadi seorang yang boleh membantu manusia satu dunia contohnya. Dan kita pun tahu bahawa peluang-peluang yang diberikan oleh Allah, kita boleh belajar, kita boleh mendengar kuliah hari ini, sebenarnya ada bisikan, ada motivasi daripada para malaikat yang sampai pada kita, dan kita tahu bahawa ada sesuatu yang perlu kita buat. Tetapi bagi setengah orang, dia rasa bahawa dia tak payahlah. Dia rasakan bahawa kalau dia buat besar sangat ataupun menolong, masalah yang ada pun dah cukup dah. Sehingga kan dia rasa bahawa dia tidak mampu. Dan itu sebabnya saudara-saudara sekalian, macam mana kita nak merasakan kita mampu, sudah pastinya kita kena kenal potensi kita. Dan potensi itu ada kaitan dengan kita dapat menyaksikan potensi fizikal kita macam mana, potensi intelek kita macam mana, potensi emosi kita macam mana, potensi spiritual kita macam mana, barulah kita akan mampu untuk meredah cabaran dalam kehidupan. Atas dasar itu, saya bawakan dalil dalam Al-Quran berkaitan dengan fizikal ini. Okay. Dalam surah 50, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kayfa banaynahum wa zayyanaha wa ma laha min furuj.
Apakah kamu tidak memerhati? Bila Allah bercakap memerhati, afalam yanzuru, sebenarnya ini adalah kesaksian menggunakan apa, tuan-tuan sekalian? Menggunakan deria fizikal mata kita. Fizikal. Okay. Jadi kalau kita tengok bahawa fizikal ini banyak interpretation ataupun banyak perkataan-perkataan tentang fizikal. Tuan-tuan mendengar sekarang menggunakan telinga, fizikal. Kan? Mungkin fizikalnya dengar, kan? Tetapi inteleknya tidak mendengar. Sehingga kan mungkin tidak berapa faham, contohnya. Kan? Ataupun kalau tidak penuh bersemangat, mungkin tidak cuba dapat sukar untuk mengaitkan dengan kehidupan. Ataupun kalau kita bercakap tentang merujuk kepada spiritual, mungkin apa yang kita faham hari ini ataupun yang disampaikan kali ini tidak menarik perhatian tentang matlamat kita. Dan kalau kita melihat pada ayat seterusnya yang secara spesifik Allah menggunakan perkataan syahadah, kesaksian, di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, nak bulan Ramadan. Nak bulan Ramadan, apakah Allah nyatakan? Iaitu Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Allah menggunakan perkataan syahadah di sini. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat kepada anak bulan, maka dia kena berpuasa. Jadi di sini nak menceritakan untuk bersyahadah bukan sekadar di peringkat spiritual sahaja, tapi kita perlu bersyahadah di peringkat fizikal. Secara intelektual pula bagaimana? Auzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Al-A'raf, afalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah in huwa illa nadhirun mubin. Salah satu perkataan yang ada kaitan dengan syahadah di peringkat intelektual, kita berfikir. Orang yang berfikir, tuan-tuan, saudara-saudari tuan-tuan yang mendengar sekarang berfikir, sebenarnya tuan-tuan memerhati, nampak. Kan? Kalau usyahidu at-television, maksudnya saya menonton television, kan? Kalau kita menonton idea, namanya fikir. Ataupun kita memahami kepada idea, namanya fikir. Memahami kepada menonton pada idea, memahami pada idea, namanya fikir. Jadi intellectual ini adalah potensi yang perlu digembling, yang perlu difahami. Dan secara ringkas ataupun secara directnya Allah menyatakan di dalam Al-Quran surah Ali Imran yang kita selalu baca, auzubillahi minasyaitonirrajim, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaika wa ulul ilm. Tuan-tuan perasan kat sini ada perkataan syahidah dan ada perkataan ulul ilm. Di mana Rasul, di mana Nabi? Nabi di kalangan orang-orang yang berilmu. Apakah syarat ilmu? Perlu ada intelek berfikir yang menggunakan minda. Dan di sini kesannya ialah orang itu bersyahadah. Menyaksikan. Apabila seseorang tahu intelek itu sebagai satu perkara yang perlu difahami, digunakan, dimaksimumkan cara tekniknya, menggunakan fizikal lain, menggunakan intelektual lain, kan? Tahu teknik-teknik menggunakannya, maka itu akan melonjakkan lagi potensi, kekuatan, sehingga kan bagi setengah orang dia mungkin tak mampu untuk mengambil sekeping besi dan menerbangkannya. Tetapi bagi orang yang ada intelek, ada ilmu, dia mampu untuk membuat kajian dan boleh membuat perkara tersebut. Jadi bila ada seseorang yang diberi tugas untuk menerbangkan besi menjadi sebuah kapal terbang, bagi seorang yang tidak ada ilmu, la taqata lana bih, tidak ada kekuatan, tidak ada potensi tersebut. Tetapi apabila ada ilmu, ada intelek yang digembling, ia akan mampu melonjakkan seseorang. Secara emosi, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Tidaklah orang yang mengatakan, jangan kamu katakan bahawa orang yang terbunuh dalam perjuangan membela agama Allah itu orang yang mati. Kalau fizikal, apa yang kita perhatikan, tuan-tuan? Memang secara fizikal kita nampak mati. Secara intelek pun kalau orang tu dah terbunuh, matilah. Tetapi secara emosi, orang tersebut masih lagi hidup dengan segala individu, orang-orang yang hidup di sekelilingnya masih lagi dapat merasai emosi, kekuatan semangat beliau. Apatah lagi, hatta idza ma ja'uha syahida alaihim, Allah menggunakan perkataan syahida, apabila berada di akhirat nanti, mereka menyaksikan dengan penuh keyakinan, okay, dengan penuh rasa takjub, dan ia adalah satu elemen emosi, okay. Alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun, apa yang telah mereka kerjakan. Okay. Jadi pendengaran, segala penglihatan dan juga kulit-kulit mereka merasa gementar, merasa dekat menyaksikan perkara apa yang mereka buat. Pada waktu itu perasaan akan terbangkit. Perasaan syuur itu akan terbangkit kerana apa? Kerana ia ada kaitan dengan dalam diri manusia ini yang ada potensi tersebut yang perlu digembling. Dan yang pastinya saudara-saudara sekalian,
Auzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah Al-A'raf, ayat yang biasa kita dengar tentang roh kita. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Peristiwa yang berlaku pada zaman roh dahulu. Roh sama ada Islam tak Islam di dunia ini, Allah ingatkan kembali dalam Al-Quran tentang perkataan syahadah ini di peringkat spiritual. Di peringkat spiritual. Dan inilah beberapa ayat yang saya bawakan untuk saudara-saudari memahami bahawa PAIS ini dibina atas kerangka bahawa kita ini bersyahadah. Makin seseorang itu master di dalam PIAS, makin kita ini syahadah kepada, bersaksi kepada potensi yang kita ada. Sehingga kan Bilal bin Rabah, memang dia adalah seorang yang menjadi hamba, kulit hitam. Kalau nak kata letak batu tu bukanlah kuat sangat pun, tetapi kerana dia tahu potensi dalam dirinya itu yang lebih utama adalah spiritual, maka dia sanggup pertahankan spiritualnya agar tidaklah fizikalnya itu senang lenang, tetapi spiritual itu habis dikebas orang. Habis emosi untuk menjadi seorang yang bebas dan mampu untuk menyumbang pada masyarakat, tetapi hanya menjadi seorang hamba yang hanya melakukan tugas kepada bos yang tidak menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah bahagian pertama, dan mari kita tengok kepada secara spesifik bagaimana kemahiran PAIS ini. Apabila kita dah tahu dah master PAIS ini, seseorang itu mampu bersyahadah dengan lebih dakik, dengan lebih tajam lagi, maka salah satu teknik dalam master PAIS ini adalah apa yang dinamakan cross PAIS. Cross PAIS. Dan apakah asas kepada teknik ini? Merujuk kepada ciri manusia ataupun tujuan manusia ini diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bila bercakap tentang beribadah, mungkin ada orang mengata beribadah itu worship, untuk membuat baca Quran, solat dan sebagainya. Tetapi lebih daripada itu, kita kena ingat bahawa ibadah-ibadah itu bukan sekadar itu bukan matlamat. Puasanya, dengan kita menuntut ilmunya, dengan kita bersembahyangnya, bukan matlamat. Itu adalah proses untuk mencapai matlamat. Apakah matlamatnya? Agar seseorang itu merasa kehambaan. Merasa kehambaan. Inilah yang dijadikan ataupun tujuan manusia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, untuk menghambakan diri dengan penuh ta'bud, dengan merasa penuh makbud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar kehambaan. Dan apakah ciri seorang hamba? Saudara-saudari yang Allah sekalian, seorang hamba itu akan merasakan ia lemah, akan sentiasa rasa dirinya kurang. Kerana apa? Kerana Allah yang maha berkuasa, yang maha kuat, yang maha berilmu, yang segala kesempurnaan Asma'ullahul Husna itu pada Allah. Kita ini lemah dan kita mengharapkan pertolongan daripada Allah SWT. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu ya Allah kami beribadah, padamu kami mohon pertolongan. Kita tidak mampu beribadah, merasa kehambaan itu juga kita tidak mampu kecuali kita mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dasar itu, saudara-saudara sekalian, dengan kefahaman ayat surah Az-Zariyat ayat 56 ini, ayat sebelumnya Allah menyatakan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah suruh kita ini beringat-ingat kerana peringatan itu membawa manfaat kepada orang yang nak percaya. Bagi kita yang nak percaya pada Allah, yang kita nak percaya dengan kita percaya, tazkirah paling baik adalah tazkirah apa, saudara-saudara sekalian? Adakah tazkirah yang 2-3 jam? Tidak. Tazkirah paling baik, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan, merasa kehambaan, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, mari kita tengok kesan daripadanya ialah kita rasa kurang. Dan kesan daripada kurang inilah membawa kepada, kalau kita ada fizikal, kalau kita rasa kurang, kita pangkah fizikal kita boleh jadi I. Okay. Kalau tuan-tuan tengok di sini, P kalau kita pangkah dia akan jadi I. I kita pangkah akan jadi E. E kita pangkah boleh jadi S. Apa maksudnya? Mari kita tengok kepada contoh bagaimana kita aplikasi kepada teknik cross PAIS. Contoh dalam kehidupan ialah bisa ular membahayakan. Okay. Contoh yang mudah yang selalu saya bawakan untuk saudara-saudari tahu praktikal bagaimana menggunakan teknik cross PAIS. Bisa ular membahayakan. Kalau kita pangkah, tuan-tuan, kalau bisa ular membahayakan, kalau kita pangkah P, pangkah P ini, maksudnya bisa ular tidak membahayakan, maka apa yang berlaku? Dia akan membawa kita kepada domain intelek.
Domain intelek maksudnya perlukan kepada ilmu, perlukan kepada kajian. Akhirnya apa? Maka itu membawa kepada idea kreativiti seseorang. Kita sebagai seorang hamba tengok pada bisa ular membahayakan, kita tahu bahawa kita ini tidak sekuat Allah, kan? Allah tidak terkesan apa pun. Tetapi dengan kita merasa kehambaan tersebut, rupa-rupanya itulah idea kreativiti yang menyebabkan kita perlu mengkaji lagi bagaimana bisa ular boleh tidak membahayakan, dan kajian telah dibuat. Maksudnya bisa ular ini boleh dijadikan ubat kepada orang yang kena patuk ular. Kan menarik itu. Kan? Itu ada kaitan dengan kalau perbincangan awal kita, iaitu kalau kita tengok kepada persoalan awal kita, iaitu bagaimana kehambaan mampu membina kekuatan. Sering orang kata bahawa kalau katakan individu yang amatur pais akan cakap hamba, kan? Nak berjaya kenalah yakin pada diri sendiri sebenar-benarnya. Tetapi bagi orang yang master pais, kalau saya mengaku menjadi hamba Tuhan, saya akan cemerlang. Dan ini contohnya. Orang yang merasakan kehambaan ini akan merasakan bahawa dia boleh bertindak lebih jauh ke hadapan. Itu bisa ular. Bagaimana pula kalau kita ambil satu lagi contoh, blind dipasang menyebabkan kita tidak nampak luar pejabat. Adakah itu sebagai satu kelemahan ataupun sebagai satu lambang kehambaan? Betul, kan? Blind yang dekat tingkap tu, kalau kita pasang, kalau kita sepatutnya boleh tengok keluar, tapi kerana kita tidak mahu pandang, kita letak blind dipasang menyebabkan kita tidak nampak luar pejabat. Okay. Penglihatan kita tidak dapat dilihat. Tetapi tuan-tuan sekalian, kalau kita pangkah blind dipasang menyebabkan kita nampak luar pejabat, apakah kaedahnya? Maka ia membawa kepada kajian yang boleh menyebabkan blind dipasang ataupun sesuatu yang boleh menyebabkan orang tak nampak, cahaya tak masuk keluar daripada luar, tetapi kita boleh nampak keluar. Dan baru ini saya membuat program School of Life. Ada seorang peserta yang membuat kajian, rupa-rupanya Masya Allah, Tabarakallah, beliau mampu untuk menghasilkan dengan kawan-kawannya satu alat ataupun satu seperti blind, okay, yang ditampalkan di cermin. Orang luar tak nampak ke dalam, tapi orang dalam boleh nampak keluar. Cahaya tidak boleh masuk ataupun panas tak boleh masuk ke dalam, tetapi cahaya boleh masuk ke dalam. Malah Masya Allah, itu adalah satu perkara yang menarik. Tetapi syaratnya apa, saudara-saudara sekalian? Kita perlu pangkah pi. Dan aplikasi ini sebenarnya adalah satu teknik yang penting dalam kehidupan kita sebagai seorang yang ingin cemerlang dalam dunia kajian, sama ada tuan-tuan sebagai doktor, sebagai IT developer ataupun sebagai cikgu, apa-apa saja masalah P ataupun ada sesuatu perkara yang mencabar kepada kejayaan kita, maksudnya kita lemah, ia adalah satu mesej kepada kita. Kita kena mengakui bahawa memang P kita lemah sebagai seorang hamba, tetapi kita boleh buat sesuatu. Kita pangkah P, kita dapat I. Bagaimana pula aplikasi contoh kehidupan dalam bentuk I? Contohnya ialah manusia ada dua mata. Okay, manusia ada dua mata. Kalau manusia ada dua mata adalah fakta dalam kehidupan kita. Biasanya manusia ada dua mata. Cuba kita pangkahkan dua jadi satu ataupun jadi tiga, tuan-tuan. Apabila kita pangkah I, dia akan jadi E. Cuba bayangkan tuan-tuan, bagi seorang pasangan yang menunggu anaknya, kan, selama beberapa tahun, tetapi bila anaknya itu sama ada hanya ada satu mata ataupun salah satu daripada matanya tidak boleh digunakan kerana cedera ataupun tidak berupaya. Apa kesannya? Perasaan emosi akan terbangkit, tuan-tuan. Jadi ini kalau katakan tuan-tuan ingin membangkitkan perasaan kepada pelajar-pelajar, ingin membangkitkan perasaan kepada pesakit yang datang, kita membayangkan kalau ada orang yang perasaan dia tidak menghargai mata contohnya, kan, tidak menghargai kaki contohnya, ataupun merasakan bahawa kaki yang ada tidak cantik, tidak seronok, kan. Apabila kita gunakan kaedah I, pangkah jadi E, maka apa kesannya? Kalau seorang ibu ataupun seorang ayah menunggu 2-3 tahun, sepatutnya fakta biasa anak akan memanggil abah ataupun mama. Okay. Tetapi cuba bayangkan kalau katakan tidak berlaku perkara tersebut. Pangkah I jadi E. Okay. Fakta ini kita pangkahkan sekitar 8-9 tahun baru anak panggil bapa dan mama. Pada program yang saya buat di USM bersama dengan ibu ayah yang ada anak masalah pendengaran. Tuan-tuan boleh bayangkan, kan, okay, selepas beberapa tahun anak pertama menunggu panggilan daripada si anak tetapi tidak kunjung tiba. Rupanya anak itu tidak boleh bercakap.
Dan bagi individu yang ada anak, kan, bila dia marah, anaknya degil, anaknya ini merungsingkan dia. Bila kita cakap bahawa tuan memang kena tengok bahawa anak ini banyak songel, menjerit sana, menjerit sini. Tetapi apabila kita tengok bahawa kalau anak tuan boleh bercakap baba mama dengan baik, itu adalah satu perkara yang perlu disyukuri, yang perlu dirasa seronok. Jangan rasa runsing. Kalau rasa runsing pun, maka cepat-cepat bina rasa syukur di dalam diri. Kerana apa? Kerana kalau tidak, kita akan menghapuskan ataupun potensi yang ada, kekuatan nikmat yang ada itu kita tidak dapat gunakan sebaik mungkin. Maka apabila kita pangkah I, apa yang kita dapat, saudara-saudara sekalian? Kita dapat E, emosi yang terpanggil. Kalau kita katakan bahawa kita tadi menyebabkan seseorang itu sedih, tetapi kalau katakan menyebabkan, macam mana nak mewujudkan emosi yang ceria, contohnya kita bawa kepada perkara-perkara masalah dalam kehidupan kita, kan, masalah fakta-fakta dalam kehidupan, dan kita pangkahkan fakta-fakta tersebut. Kalau katakan dulu tak berjaya, sekarang sudah berjaya. Contohnya kalau katakan dulu ketika UPSR susah sangat nak dapat A dalam matematik, tapi kerana kita belajar, akhirnya kita dapat, kan, faktanya. Jadi maksudnya yang faktanya susah, tapi kita pangkah susah, okay, akhirnya dia jadi senang dan kita rasa bersyukur boleh berusaha. Jadi apabila kita tengok kepada peristiwa yang lepas, fakta yang lepas, kita pangkahkan yang susah, akhirnya menjadi senang. Kesenang kerana apa? Kerana kejayaan yang diperoleh daripada kesenangan, kepayahan yang menjadi kesenangan. Jadi dalam emosi kita, bila kita nampak yang dulu saya pernah berjaya, mengapa sekarang tidak boleh berjaya apabila kita menghadapi pelbagai masalah dalam kehidupan? Okay. Jadi ini adalah salah satu daripada aplikasi bagaimana pangkah I, realiti yang berlaku sama ada yang masa lepas ataupun yang ada secara sunnatullah dalam kehidupan kita, kita pangkah untuk kita membawakan, melonjakkan emosi, sama ada untuk menjadikan emosi lebih sedih ataupun menjadikan emosi itu lebih ceria ataupun menjadikan emosi itu lebih gembira. Bergantung apakah tujuan yang tuan-tuan ingin capai, tetapi tengok kepada fakta dalam kehidupan berdasarkan pengalaman ataupun fakta realiti di peringkat sunnatullah, di peringkat alam ini. Dan yang lebih penting ataupun strategi ketiga, macam mana menggunakan contoh kehidupan E, tuan-tuan. Dan ini banyak saya gunakan dalam kehidupan seharian. Kerana cabaran manusia, mungkin fizikal ada cabarannya. I, intellectual, kadang-kadang kita tak faham, kita rasa sesuatu, tetapi emosi. Okay, kalau tadi I kita rasakan kita susah sangat nak buat PhD, kan? Tapi kita bandingkan balik kepada dulu SPM susah tapi kita boleh berjaya, maka kita pangkah yang susah jadi berjaya, akhirnya mendatangkan semangat dalam kita nak buat PhD ataupun kita nak buat kajian ataupun nak melonjakkan lagi apa-apa yang kita buat. Cabarannya ialah kadang-kadang kita ada masalah dalam emosi kita. Kita rasa runsing, rasa nervous. Okay. Saya gugup untuk bercakap di halayak ramai. Kalau tuan-tuan pernah menghadapinya, saya juga pernah menghadapinya kalau katakan bercakap dengan orang-orang yang lebih berpengalaman. Ataupun saya tertekan dengan masalah hidup yang banyak sangat, runsing sangat. Dan saya runsing dan rasa rendah diri. Rendah diri kerana saya ni siapalah, saya ni baru saja belajar di peringkat universiti ataupun saya ni tak dapat 4 flat dan sebagainya. Tapi tuan-tuan sekalian, cuba kita pangkah gugup ini jadi tidak gugup. Pangkah rasa tertekan jadi rasa tidak tertekan. Runsing jadi tidak runsing. Bagaimanakah kaedahnya? Sudah pastinya dengan kaedah kita pangkah dan dia sebenarnya membawa kita kepada spiritual. Maksudnya kalau saya ingin bercakap di halayak ramai, ada 1000 orang, saya gugup dalam diri, rasa dah rasa bergetar-getar, dah rasa berpeluh, dah rasa macam kalau boleh tak nak lagi teruskan, kan? Saya gugup untuk bercakap di halayak ramai, apa yang perlu saya buat ialah saya kena pangkah gugup jadi tidak gugup. Terus saja, ya Allah, Engkau tidak gugup. Engkau maha kuat, maka Engkau pasti boleh menyebabkan aku tidak gugup, kerana orang yang di hadapanku ni, ya Allah, bukanlah siapa tetapi juga makhluk seperti aku ini. Maka apa kesannya, tuan-tuan? Kita akan yakin untuk melangkah masuk ke dewan. Kalau kita rasa tertekan, banyak sangat masalah dalam hidup, tak ada boleh nak sort out apa sebagainya, terus saja kita pangkah E kita bahawa kalau saya berkongsi ataupun saya berpandukan, berpegang kepada emosi saya sahaja, memanglah saya tidak boleh pergi jauh. Tapi cuba pangkahkan, saya ini hamba.
Tertekan ini kalau saya bergantung kepada diri saya, tetapi kerana saya ini pangkah emosi saya bergantung kepada spiritual, maka akhirnya kita akan rasa bahawa hidup ini kurang tertekan kerana Allah pasti boleh bantu. For sure, pastinya Allah boleh bantu di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiganya ialah apabila kita bercakap tentang rungsing. Apabila kita bercakap tentang rungsing ataupun rasa rendah diri, apa yang perlu kita kaitkan ialah kita mengaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Kita kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala apabila rasa rungsing, sebenarnya itu rungsing itu kita berpandu kepada diri kita. Tapi cuba kita katakan bahawa sebenarnya rungsing itu kalau saya pangkah menjadi tidak rungsing hanya apabila saya bergabung ataupun saya berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita rasa tuan-tuan ada rasa rendah diri, ada rasa bahawa tidak keruan dalam hidup, anak memberi cabaran kepada kita dan sebagainya itu, sebenarnya semua perkara itu hanya berlaku apabila kita bergantung kepada emosi kita bergantung pada emosi kita. Emosi kita sebagai seorang hamba tidak kuat. Bergantung pada intelek, idea kita macam mana nak selesaikan masalah tidak kuat. Pada fizikal juga tidak kuat. Tetapi kalau Allah membantu kita menurunkan rahmah, fabima rahmatin minallahi linta lahum, dengan rahmat Allah, Rasulullah itu mampu untuk bersifat lemah lembut. Kalau tidak, Rasulullah makin ganas lagi kepada kawan-kawannya, kan? Bukanlah Rasulullah makin ganas, tetapi kalau tidak, Rasulullah akan marah-marah kepada sahabat yang turun daripada Bukit Uhud. Kita juga akan makin merosakkan lagi, okay? Makin merosakkan lagi dunia ini kalau kita bergantung kepada idea, kepada fizikal, kepada emosi kita sahaja. Tetapi Allah lah tempat kita bergantung, dan itu sebabnya kalau kita ingin mendapatkan emosi yang stabil, sebagai seorang guru, sebagai seorang doktor, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang penceramah pun, kita perlu untuk pangkah E kita automatik saja. Pengalaman saya tuan-tuan bila menggunakan teknik ini dalam masa 2-3, bukan 2-3 minit, bukan 2-3 saat, dalam 2/3 saat, ataupun dalam split second, saya boleh terus sahaja rasa yakin dan tahu bahawa semuanya in good mode. Semuanya dalam keadaan terkawal. Syaratnya ialah apabila kita merujuk kepada yang maha mengawal diri kita dan orang lain, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang mati Allah sekalian, ini adalah teknik cross piece yang saya harapkan kepada semua dapat untuk memahami, dapat untuk menghargai teknik ini. Dan itu sebabnya teknik ini adalah sebahagian daripada program pada 4 Mac nanti, okay, yang saya alu-alukan pada tuan-tuan untuk hadir. Dan kalau tidak hadir pun tidak mengapa, tolong doakan kepada kami yang melangsungkan ataupun akan menganjurkan program ini di Universiti Melaya. Bagi tuan-tuan yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut ataupun ingin menjadi sebahagian daripada pasukan yang menyampaikan idea Masterpiece ini, dipersilakan, okay, kerana banyak teknik-teknik yang akan dikongsikan pada hari Ahad nanti, iaitu kita tadi bercakap tentang cross piece, dan dalam masa yang sama kita akan melihat kepada elemen-elemen lain daripada jam 9 pagi sehingga 4.30 petang. Dan itu sahaja untuk presentation saya pada hari ini. Saya bagi pendek untuk tuan-tuan lebih masa untuk bertanya soalan kalau ada soalan, dan kalau tak ada soalan, saya harapkan presentation pada hari ini bermanfaat untuk tuan-tuan sekalian. Silakan kalau ada sebarang soalan, sila typekan dan saya akan cuba jawab, ataupun kalau perlu mic, saya akan unmute tuan-tuan untuk bercakap untuk kita sama-sama mendengar pada kali ini. Silakan.
Kalau perlu untuk bercakap, saya akan mute kan. Tolong maklumkan saja melalui ruang chat tu. Kalau perlu saya unmute. Okey, baik, ada satu soalan saya bacakan di sini. Soalan daripada Saudari Nurul Afika, macam mana kaitan Master Pies dengan Systems Thinking? Apa kaitan, ataupun macam mana kaitan Master Pies dengan Systemic Thinking? Sebenarnya untuk maklumat saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, buku pertama saya adalah Pemikiran Sistemik, diterbitkan di bawah PTS Publication, dan buku ketiga saya adalah Master Pies. Dan apa kaitan dengan Systemic Thinking? Apa kaitan dengan Master Pies? Systemic Thinking adalah salah satu daripada teknik untuk menguruskan ataupun untuk berfikir secara sistemik, berfikir secara menyeluruh dalam kehidupan kita. Maksudnya ada kaitan dengan pemikiran kita dan juga sistem kita. Pemikiran dalam diri kita, sistem di luar kita, kan? Jadi pengalaman saya menyampaikan systemic thinking ini ada 10 prinsip di dalamnya yang boleh digunakan, dan dalam buku Master Pies saya sertakan teknik tersebut. Mengapa perlu teknik tersebut? Disebabkan kalau katakan kita bercakap tentang berfikir, tentang menguruskan sistem keuangan diri kita, ya. Kalau katakan kita berfikir dengan cara event, kerana sistem ini lawan kepadanya adalah event. Kalau kita menguruskan wang secara event, mungkin kita kalau dapat 1,000, kita akan uruskan mengikut kepada apa yang biasa kita uruskan. Ya, kita mungkin kalau rasanya perlu beli sesuatu, kita beli. Kalau rasa tak perlu beli, kita simpan. Tetapi kalau kita bercakap tentang sistem, kita melihat pada 10 prinsip tersebut, iaitu apabila kita rasa bahawa kita perlu untuk pergi umrah contohnya, maka kita kena merancang bagaimana untuk menyimpan sehingga 10 bulan agar wang tersebut dapat sampai kepada tujuannya. Dan untuk pergi umrah tersebut bukan sekadar fizikal, maksudnya ada dimensi intelektual, kena belajar. Belajar itu memerlukan wang juga. Dalam masa yang sama, apabila kita nak pergi nanti perlu meninggalkan anak, itu juga dimensi lain yang perlu diambil kira. Kita perlu siapkan wang kita juga. Dan seterusnya, kalau kita bercakap tentang spiritual, maksudnya kita bukan sekadar bersedekah ketika pergi ke Mekah, tetapi kita bersedekah awal lagi, belajar membiasakan diri kita untuk menuju ke sana. Jadi systemic thinking adalah kaedah berfikir. Kaedah berfikir, dan Master Pies ini sebenarnya adalah potensi. Jadi apabila kita gunakan potensi kita dengan teknik yang betul, maksudnya P diuruskan dengan betul, I intelek diuruskan dengan systemic thinking, E emosi diuruskan dengan foundation prinsip di dalam surah Al-Mu'minun tentang emosi orang yang berjaya, kan? Orang yang berjaya ni ada 7 prinsip, dan kemudian ada tabiat yang dia perlu buat dengan prinsip tersebut. Okay. Tabiat itulah yang kita maklumkan sebentar tadi, merujuk kepada, kalau dalam Al-Fatihah itu merujuk kepada connect, acknowledge, serve, inquire dan choice. Apabila kita tahu teknik itu, kita bina atas foundation 7 prinsip surah Al-Mu'minun, maka insya-Allah potensi kita akan dapat dilonjakkan. Jadi kaitan dengan Master Pies, systemic thinking ini adalah kaedah berfikir untuk melonjakkan lagi domain intelek kita, dan itu sebabnya kalau katakan tahu Master Pies secara ringkas, orang akan suka. Tetapi kalau tuan-tuan dapat lagi kemahirannya secara mendalam, mendalam di dalam program ataupun tuan-tuan baca daripada buku ataupun membuat kajian sendiri, tuan-tuan akan rasakan bahawa potensi itu makin lama makin lebih bersinar dalam kehidupan. Saya harap menjawab soalan yang disampaikan oleh saudari Nurul Afika sebentar tadi. Allahu'alam. Seterusnya,
Soalan seterusnya, bagaimana untuk memastikan keseimbangan penggunaan teknik Masterpiece dalam kehidupan kita? Bagaimana? Okay, keseimbangan. Bila bercakap tentang keseimbangan, kita bercakap tentang wasatiyah. Bila bercakap tentang wasatiyah, saudara-saudari merujuk pada Al-Quran, Allah bercakap, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Iaitu untuk menjadi wasatiyah seimbang, kan? Kalau orang di dalam latihan ataupun dalam training dikaitkan dengan work-life balance. Keseimbangan itu boleh wujud dengan syarat kita ini litakunu syuhada 'alan nas. Perlu syahadah, perlu menyaksikan. Jadi apa yang perlu disaksikan tuan-tuan sekalian? Kita kena saksikan, maksud kita cakap tadi, kita saksikan fizikal, intelek, emosi, spiritual kita, spiritual, emosi, intelek, fizikal orang lain. Kita boleh saksikan. Saksikan itu kalau contohnya kita tengok TV lah contohnya, kita boleh nampak, kan? Kalau kita dah nampak orang tu bergerak ke kanan, mungkin jatuh, boleh jatuh daripada jambatan contohnya. Orang tu tak nampak, tapi kita nampak. Kita nampak. Dan kemahiran nampak itulah sebenarnya yang diperlukan. Dan bagaimana nak cari begitu? Itulah teknik Masterpiece ini. Sebenarnya kita cuba mengkaji balik dalam perspektif hujah yang pelbagai. Okay? Hujah pelbagai itu ada 5 saudara-saudara sekalian. Dalam buku saya letakkan. Hujah untuk kita tahu keseimbangan, satu perlu ada hujah dari segi naqli. Sumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Mesti kita tengok kepada, kalau Rasulullah cakap orang yang nak puasa sahaja, yang nak sembahyang tahajud sahaja, yang nak solat sahaja, ataupun yang tidak mahu berkahwin contohnya, itu tidak dibenarkan, tidak seimbang. Itu sumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Sumber kedua, hujah kedua, kerana kita ini perlu bisultanin bayyin, okay? Perlu hujah yang nyata. Ciri kedua adalah berdasarkan pada akal. Akal kita, okay? Pasal ada perkara yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu, tapi akal kita yang boleh berfikir secara syumul, holistik, kafah, okay? Itu yang dikaitkan dengan sistemik itu. Kita akan dapat memahami bahawa tidak rasional kalau katakan seseorang itu merancang untuk pergi bercuti 3 hari, tetapi tidak merancang untuk pergi ke satu daerah yang bercuti selama-lamanya. Kan? Tidak rasional. Tidak diterima oleh akal. Maka apabila kita tengok guna akal tersebut, kita boleh menyeimbangkan di antara persediaan di dunia nak pergi bercuti dengan persediaan ke akhirat untuk juga pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana untuk memastikan keseimbangan tersebut? Hujah yang ketiga, hujah daripada hissi, daripada deria kita dapat tangkap sesuatu yang seimbang. Keempat, daripada hujah tarihi, sejarah dan pengalaman. Kita tengok pada sejarah Rasul, Nabi-Nabi sebelum ini, pengalaman kita, kan? Kerana pengalaman kita boleh tahu, kita tahu dah kita ni seimbang ke tidak kalau kita tidur pukul 1 atau pukul 2. Kalau kita bersemangat sangat dengan sesuatu idea, nak tulis buku ke, nak buat sesuatu projek, kita tahu sama ada kalau kita tidur pukul 1-2, kemungkinan besok kita tidak seimbang kerana fizikal kita tidak dapat, boleh lagi berbanding dengan pengalaman kita, mungkin ketika sekolah menengah boleh buat. Kerana apa? Kerana sekolah menengah, fizikal kita sudah berubah berbanding dengan umur kita 40 tahun. Jadi ini adalah 5 sumber. Okay? 5 sumber. Jadi sumber naqli, akli, fitri, okay? Ataupun hissi, daripada deria, daripada tarihi, pengalaman, dan yang kelima tadi adalah daripada fitri, fitrah kita. Fitrah kita akan tahu sesuatu itu seimbang ataupun tidak, dan apakah dalil fitrah ini, kita boleh merujuk kepada pelbagai pengalaman dan juga dalil-dalil yang kita nyatakan sebentar tadi. Jadi harap menjawabnya, membantu bagaimana memastikan keseimbangan, iaitu kita perlu bersyahadah. Perlu syahadah di peringkat fizikal, perlu bersyahadah di peringkat intelektual, boleh tahu cara berfikir yang betul, bersyahadah di peringkat emosi, tahu bagaimana tabiat yang bagus yang perlu dibina, bagaimana membina karakter yang kuat, dan bersyahadah di peringkat spiritual, selalu tahu bahawa Allah itu betul, okay? Berfikir positif pada Allah. Yang layak berfikir positif hanyalah pada Allah, manakala husnuzan, bersangka positif itu kepada diri kita, kepada orang lain. Okay, InsyaAllah kita akan dapat keseimbangan tersebut. Allahu'alam. Dan mungkin kita ada soalan seterusnya, okay? Mungkin soalan terakhir untuk kita beri peluang pada tuan-tuan lain, ataupun kalau tidak kita akan tamatkan awal pada hari ini insyaAllah. Itu, adakah tarbiyah ruhiyah sepenuhnya dapat mengawal elemen E secara keseluruhannya tanpa perlu teknik lain? Okay. Soalan yang amat-amat
penting, amat-amat besar sebenarnya, iaitu adakah tarbiyah ruhiyah, kita melatih ruh kita, melatih spiritual kita sepenuhnya dapat mengawal elemen E secara keseluruhannya tanpa perlu teknik lain. Yang ini saya cuba bawakan perspektif antara sunnatullah dan syariatullah. Kerana mungkin saudara-saudari pernah dengar, ataupun kalau belum pernah dengar, ini adalah perkara yang boleh difahami. Iaitu sunnatullah merujuk kepada elemen PIE, physical, intellect dan emosi. Bukan sekadar emosi. Manakala syariatullah adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan keikhlasan pada Allah dan mengikut syariat Nabi. Apa yang kita buat dengan tarbiyah ruhiyah itu adalah fokus kepada spiritual. Persoalannya ialah seperti mana yang ditanyakan, adakah tarbiyah S, tarbiyah ruhiyah itu sepenuhnya dapat mengawal elemen E secara keseluruhannya. Apabila kita buat S, kita tidak dapat memisahkan daripada PIE. Contohnya kita mengawal tarbiyah ruhiyah, contohnya kita berpuasa. Kita tidak dapat mengasingkan daripada fizikal kita yang lapar, intelek kita yang berfikir apakah yang perlu diisi ketika puasa, niatnya untuk apa, ataupun untuk apa dia buat perkara tersebut, dan emosi yang naik turun ketika berpuasa untuk dikawal agar tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa dan mengurangkan pahala puasa. Jadi apabila saudari menyanyikan tarbiyah ruhiyah sepenuhnya, memang saya setuju dia mampu menyelesaikan isu E, tak stabil, cepat marah dan sebagainya lah, kan? Tak yakin ataupun berfikir kecil, berjiwa kecil. Cuma cabarannya ialah apabila seseorang itu melaksanakan tarbiyah ruhiyah bukan sepenuhnya, apa yang saya istilahkan sebagai virtual spiritual. Pergi sembahyang ke masjid, kan? Tetapi dia tak bercakap dengan orang masjid. Emotionally, kan? Ataupun secara intellectually dia pergi ke masjid, tapi dia tak faham pun apa yang dia baca dekat masjid. Dan fizikalnya pergi ke masjid, tapi rupa-rupanya pergi itu hanyalah melalui paksaan, kan? Ataupun dia lah pergi tetapi tidak melibatkan buat perkara yang sepatutnya, hanya pergi masjid, kan? Hanya pergi masjid. Jadi ini saya nak cerita tentang virtual spiritual ni, maksudnya pergi masjid dapat pahala insya-Allah. Allah yang menentukan, tapi kita harapkan dapat pahala dengan izin Allah. Tetapi apabila bercakap tentang inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kan? Solat itu mencegah daripada perkara keji dan mungkar. Perkara keji maksudnya dia berfikiran kotor ataupun beremosi kotor pada orang lain ataupun makan makanan yang kotor, keji, kan? Itu hanya berlaku apabila solat itu memenuhi cirinya, iaitu tarbiyahnya ruhiyah itu terlaksana dengan sepenuhnya. Dan tidak dapat tidak untuk mendapatkan yang terkawal, sebenarnya tidak tarbiyah ruhiyah itu perlulah disekalikan. Perlu disemak elemen fizikalnya. Sembahyang maksudnya sembahyang tu pakaiannya macam mana, makanannya macam mana, dari segi duit makanannya, intelektualnya dah faham ke belum, dah upgrade ke kefahaman bacaan, sudah upgrade ke cara bacaan, sudah upgrade ke kesan bacaan kepada sembahyang dan di luar sembahyang. Kerana apa? Kerana kalau kita bercakap tentang sembahyang, dalam surah Al-Mu'minun ada 2 tempat paling kurang. Satu, Allah bercakap tentang khusyuk di dalam sembahyang. Satu lagi tentang yuhafizun, maksudnya orang itu yang menjaga di luar sembahyang untuk dia dapat sembahyang. Maksudnya solat ini memang diskret Allah jaga. Dalam sembahyang kena khusyuk, di luar sembahyang kena jaga. Jaga kan, berhati-hati kena. Kalau tengok masa dah pukul 4.30 tu kena bersedia untuk solat. Kalau tak jaga masa, maka kesannya ialah tarbiyah ruhiyah itu tidak berlaku sepenuhnya, dan kesannya ialah mungkin orang tu sembahyangnya kuat. Ini bagi yang sembahyang kuat lah. Kalau tak sembahyang lagi masalah, kan? Ini yang sembahyang kuat, yang baca Quran kuat, tetapi rupanya masih lagi kuat dia punya kemarahannya, cepat down. Kerana apa? Kerana di dalam solat itu dia mungkin tidak cukup dengan elemen intelek, tidak cukup elemen emosi. Inteleknya tak faham, emosinya mungkin, kalau elemen fizikalnya bacaan tak betul, keluar makhrajnya, emosinya mungkin dia tidak merasakan kedekatan, kemanjaan untuk solat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada saudari yang bertanya dan juga pada tuan-tuan perempuan yang mengikuti program pada hari ini, saya harapkan jawapan untuk soalan yang tadi dapat membantu sedikit, dan moga-moga perkongsian saya kali kedua ini, teknik cross punch ini dapat membantu tuan-tuan,
Kalau katakan kita ada kesempatan, saya menjemput tuan-tuan untuk bersama pada hari Ahad ini di Universiti Melaya dalam program kursus Master PICE melonjakkan potensi diri. Dan kalau tuan-tuan tak dapat hadir, doakan kami untuk dapat melangsungkannya dengan jaya. Dan kalau ada sesiapa di kalangan tuan-tuan yang berminat untuk menjadi sebahagian daripada pasukan ini untuk mendapatkan konten, belajar, menyampaikannya, menjadi jurulatih, menjadi guru yang melaksanakannya, menjadi ahli organisasi yang melaksanakan teknik-teknik ini, okay, boleh hubungi saya, okay, di fazrul.ismail@gmail.com. Dan untuk pada malam ini, bagi tuan-tuan yang sudi pada malam Jumaat ini, orang lain mungkin dah buat kerja ataupun dah mula berehat, sudi lagi untuk bertapa di hadapan komputer, saya bagi yang mendaftar pada malam ini, okay, sebelum ini sesi pertama ada kupon, pada malam ini ada hadiah khas kepada siapa yang mendaftar malam ni pula lah, okay. Jadi yang mendaftar di academysynergy.com pada malam ini sebelum 12 malam, percuma buku Master PICE, okay, buku Master PICE yang baru diterbitkan Disember lepas, bernilai RM22 untuk tuan-tuan yang mendaftar pada malam ini. Jadi tolong maklumkan pada kawan-kawan kalau ada yang berminat untuk hadir. Dan kalau katakan ada cabaran keuangan, ini ya, pasal ini adalah polisi dalam akademi sendiri. Kalau ada yang berminat untuk hadir tetapi ada masalah keuangan, tolong maklumkan. Tolong maklumkan, kami akan cuba membantu sebaik mungkin, kerana kita yakin bahawa modal dalam kehidupan bukanlah modal fizikal semata-mata, tetapi saya yakin tuan-tuan ada semangat yang kuat pada malam ini. Tolong maklumkan, daftarkan nama tuan-tuan dan kami akan cuba membantu. Okay. Jadi terima kasih atas perhatian. Aqauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali diucapkan dan kita bertemu lagi pada masa akan datang.